masalah hal berkaitan Dajjal ni berkaitan berapa lama tempoh dia hidup di dunia kan. Jadi daripada pembacaan saya, ada banyak pendapat lah daripada para ulama-ulama yang menyatakan Jadi sebahagiannya saya ambil daripada kitab tafsiran hadis Ibnu Katsir. Di sini ada dinyatakan bahawa Dajjal ni dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Yang mana sehari adalah seperti setahun. Sehari seperti sebulan. Sehari seperti satu Jumaat. Dan selanjutnya seperti hari-hari biasa. Jadi sememangnya bahawa sama dengan setahun lebih 2,5 bulan. Selama itu juga Allah SWT ni telah mengizinkan, membenarkan untuk Dajjal mengadakan perkara-perkara luar biasa. Allah SWT membenarkan yang Dajjal untuk melakukan kemampuan dia yang luar biasa. Iaitu mungkin dia akan melakukan magic atau dia melakukan sihir-sihir sehingga pelbagai perkara yang di luar batas sebagai seorang manusia. Jadi tujuan Dajjal diizinkan Allah untuk melakukan perkara-perkara tersebut adalah kerana diizinkan oleh Allah SWT untuk Dajjal menyesatkan seberapa ramai manusia, seberapa ramai umat Islam yang dia kehendaki. Bukan Dajjal kehendaki tapi Allah yang kehendaki. Asbabnya hanya Dajjal. Tetapi walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dimuliakan oleh SWT, orang-orang yang beriman akan tetap berdiri teguh. Orang-orang yang beriman akan tetap berdiri teguh di dalam keimanannya. Bahkan bertambah meningkatnya iman dan hidayah mereka ini. Jadi begitulah Dajjal ini antara pendapat bahawa dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Yang mana sehari bagai setahun, sehari bagai sebulan, sehari sebagai seperti satu Jumaat, dan selanjutnya lepas itu adalah hari-hari biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita telah melakukan persiapan untuk menghadapi yang dikatakan sehari seperti setahun tu? Jadi kita sibuk mempersiapkan diri secara fizikal, iaitu kita mula menyimpan ataupun membeli senjata-senjata. Maksud saya bukan senjata api tau, seperti pedang, panah, dan janganlah buat keluar bila beli, simpan. Kalau buat keluar jalan-jalan, salah lah waktu sekarang. Sebab kita akan guna waktu kecemasan, iaitu bila telah Dajjal ini muncul di bumi. Kemudian Dajjal ini apabila dia keluar, dia akan tampil, dia akan berkarakter sebagai seorang pemimpin. Mungkin sebagai seorang presiden, pemimpin negara. Dia akan menjadi seperti seorang maharaja. Dalam kitab dikatakan sebagai seorang maharaja. Dan kita tahu bila maharaja tu, dia punya tingkat dia sangat tinggi lah. Kemudian setelah dia menjadi seorang pemimpin, dia akan mengaku sebagai seorang nabi. Dia akan mengaku sebagai seorang nabi, Okey, jadi kemudian setelah mengaku sebagai seorang nabi, barulah Dajjal ini mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Namun hanya orang yang bodoh, rakyat-rakyat jelata yang tidak berilmu, dan orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa yang akan mengikutnya. Sedangkan orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT, iaitu hamba-hambanya yang soleh dan para pejuang yang bertakwa, akan menolak Dajjal. Jadi
pada saat kejayaannya Al-Masih Dajjal ini berkuasa, yakni Al-Masih yang membawa kesesatan di dalam dunia, maka turunlah Nabi Isa bin Maryam, iaitu Al-Masih yang membawa petunjuk kebenaran. Baginda Nabi Isa AS turun di menara sebelah timur di kota Damsyik. Jadi kedatangannya baginda Nabi Isa AS disambut oleh kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa. Maka mereka akan berhimpun di sekeliling Nabi Isa AS, di sekeliling tempat itu. Lalu dibawanya oleh mereka ini, orang-orang yang berkumpul tu akan membawa Nabi Isa AS bersama pasukan yang besar untuk memburu, mencari Dajjal. Jadi waktu itu Dajjal di dalam satu perjalanan, menuju ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan itu Dajjal telah bertemu dengan rombongan pasukan Nabi Isa di sebatang jalan di sebuah kawasan bukit yang bernama Afiq. Dan Dajjal kemudian melarikan diri untuk menjauhi dirinya daripada Nabi Isa, kerana Dajjal tahu dia akan mati di tangan Nabi Isa AS. Tetapi Dajjal ni dapat dikejar oleh pasukan Nabi Isa AS serta Nabi Isa, dan kemudian Dajjal ini terperangkap di sebuah kota, di pintu sebuah kota yang bernama kota Lut, L-U-D, kota Lut. Dan kemudian Nabi Isa AS berjaya membunuhnya dengan tombak beliau saat manusia derhaka itu hendak memasuki kawasan kota Lut. Jadi waktu itu baginda Nabi Isa AS berdialog dengan Dajjal, dan dia mengatakan kepada Dajjal bahawa untuk membunuhmu cukuplah aku memukul kamu sekali sahaja dengan tidak meleset. Memang demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saat apabila Dajjal berhadapan dengan baginda Nabi Isa AS, Dajjal ini akan meleleh, dia akan mencair, meleleh seperti garam yang larut di dalam air. Dan Nabi Isa kemudian cepat-cepat membunuhnya dengan tombak di pintu kota Lut itu. Di sanalah Dajjal menemui ajalnya. Dajjal temui ajal. Semoga Dajjal itu akan terus dikutuk, akan terus menerima kutukan laknat daripada Allah SWT. Okey, itu adalah sebahagian daripada riwayat hidup, sebahagian daripada riwayat hidup Dajjal, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. Yang mana hadis-hadis ini bukan hanya datang daripada satu jalur, bukannya daripada satu jalur dan banyak jalur, seperti yang telah dikemukakan ataupun yang telah anda ketahui. Kerana itu ada banyak perbezaan di dalam riwayat hidup Dajjal. Jadi apa yang saya ceritakan ni adalah sebahagian ringkas sahaja, sahabat-sahabat, hanya berkongsi sebahagian ringkas. Kalau ikut-ikutkan topik ni boleh masuk banyak lagi, saya boleh masuk banyakkan lagi pengisiannya, tapi cukuplah sekadar ringkasan sahaja, insya-Allah.